A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepada kamu. Ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Syukur-syukur ni apa, sahabat? Pertamanya, selamat pagi, Assalamualaikum, selamat pagi pada sahabat-sahabat, rakan Sekretariat Pembangunan Bandar Wakaf Madinah Muadat, dan juga rakan-rakan yang mungkin telah pun bersama kita di Facebook. Siapa yang dah hadir tu, tolong panjangkan kepada sahabat-sahabat lainnya, insya-Allah. Semoga sedikit perbualan kita bincang-bincang awal pagi ni boleh memberi manfaat kepada sahabat-sahabat lain. Jadi rakan kita share-share dulu ya. Share, like, forwardkan kepada sahabat-sahabat di grup Facebook, grup WhatsApp dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Syukur-syukur tu apa? Syukur tu pada nikmat apa nak bersyukur tu? Kita jangan tersilap, syukur ni pada segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Atas sekecil-kecil nikmat. Ya. Bangun pagi kita dah diajar untuk melafazkan syukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbil fil. Ya, itu lafaz zikir kita bangun pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ajar. Maka siapa yang berzikir dengan zikir kemudian zikir tersebut berwuduk dia dan membaca Al-Quran ataupun hadis lain berwuduk dia dan dia solat, maka amalan pagi dia itu diterima. Maka kita ikutlah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah anjurkan. Maka syukur tu atas segala-galanya. Kita bangun pagi tadi pun kita kena bersyukur dah. Seawal-awal kita bangun pagi ya, dengan air basi dengan mata berselepeknya tu kan, duduk pinggir katil tu. Sebelum bangun tu ada lafaz syukur tu dah. Jadi yang lain-lain pun syukur. Dapat pada hajat, buang air kecil, buang air besar pun kena syukur. Cuba Allah tahan sikit lepas tu, nak kencing tak lepas. Sakit tak? Sakit. Sahabat-sahabat yang tak boleh nak kencing kan? Sakit, ya Allah, sakit sembuh. Ayah saya dulu-dulu dia ada sakit prostat kan? Dia dah tua ni, Alhamdulillah. Kesian tengok dia. Tak boleh nak kencing, sakit. Jadi kita syukurlah. Zikrullah tu segala-galanya, apabila selagi mana kita ingat pada Allah, zikrullah. Itu sikit. Zikrullah. Tapi hari ini kita sebelum sambung bacaan, saya sambung sikit penceritaan daripada semalam ayat 5, mana selepas Nabi Yusuf, kita masih lagi dalam cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menceritakan berkenaan mimpi beliau kepada ayah dia. Wahai ayah, aku bermimpi, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, aku lihat semuanya sujud kepadaku. Maka apa ayah dia bagi tahu? Ayah dia terus nasihat kepada dia, dan ayahnya berkata, ayat 5, qala ya bunayya, wahai anak, la taqsus ra'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inasyaitana lil insani aduwwum mubin. Dan ayahnya Nabi Yaqub berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Beberapa pengajaran yang saya nak bawa pagi ni daripada dua hadis, insya-Allah. Hadis sahih menceritakan berkenaan dengan pengajaran daripada ayat ni saja. Ya, satu, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Pertama, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Ayat seterusnya, dan demikianlah Tuhan memilihmu untuk menjadi nabi. Itu kelebihan yang diangkat kepada Nabi Yusuf. Ya. Dan ayat 7 tu, sesungguhnya dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ingin mengetahui. Sebab tu Allah bawa keluar cerita Nabi Yusuf ni, cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dah tahu dah salah satu asbab kenapa turunnya surah Yusuf, ya, para sahabat sendiri meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Maka Allah turunkan sebaik-baik ceritanya daripada Al-Quran. Ya. Jadi dalam bab takbir mimpi itu, pertamanya Nabi Yaqub terus nasihat apa? Jangan cerita. Jangan cerita mimpi kita. Ada bab kita boleh cerita, ada bab tak boleh cerita. Kita ambil dua hadis.
Satu hadis ni daripada Abu Qatadah daripada kitab Sahih Imam Bukhari ya. Ini bukan lafaz hadis ya. Sekali lagi saya cakap pagi-pagi ni saya tak pandai, saya tak ingat hadis, saya tak tahu sanad, tak tahu. Saya dengar hadis yang disyarahkan dan saya tulis nota ya, saya tulis nota. Begitulah bila saya duduk depan tuan guru saya tulis nota. Pertamanya kita nak pastikan hadis yang kita ceritakan tu hadis sahih ataupun hadis hasan ataupun hadis dhaif ya. Dan kita ambil pengajaran daripada cerita. Ni pengajarannya bukan baca hadisnya, nanti tuan guru kat luar marah pula. Hadis ni daripada kitab Imam Bukhari daripada Abu Qatadah. Ada dua perkara dalam hadis ni kita nak ambil. Yang pertamanya Rasulullah SAW menasihati kita apabila kita dapat mimpi yang baik. Rasulullah SAW kata mimpi baik itu daripada Allah. Apabila kamu mimpi yang menyukakan kamu, apa-apa sajalah. Kita suka mimpi dapat kahwin suami yang baik, suami yang alim, suami yang handsome, suami yang kaya, mimpi wallahualam dapat duit pijak ke apa ke, wallahualam saja mimpi yang baik-baik. Nasihat Rasulullah, jangan cerita melainkan kepada orang yang kamu sayang ataupun orang yang kamu yakin. Nanti hadis kedua ada kategori lain tak. Tapi maknanya jangan sewenang-wenangnya kita cerita. Pada zaman sekarang ni dapat mimpi, walaupun mimpi baik, jangan tu post kat Facebook, kat WhatsApp lah. Ya? Ada sebab kenapa. Jangan kamu cerita mimpi. Sebab daripada umumnya Rasulullah SAW larang kita bercerita bab mimpi-mimpi ni. Khususnya bab mengatakan aku mimpi jumpa Syekh Qadir Jalani. Aku mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah maka telah menobatkan aku jadi Nabi akhir zaman. Rasulullah dah mengesahkan bahawa zikir inilah zikir terbaik. Baca zikir ni tak payah baca Quran dah. Itu semua syaitan. Ya, ingat Rasulullah larang secara am ni sebab berat kalau semua cerita mimpi. Saya cerita semalam saya mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah suruh saya buat begini. Rasulullah suruh saya semayang begini. Rasulullah kata tak payah semayang lagi dah, engkau dah okey dah. Jangan main-main buat mimpi. Jadi umumnya Rasulullah SAW kata walaupun mimpi baik jangan cerita. Melainkan kepada orang yang kamu sayang ataupun kepada orang yang kamu yakin. Kemudian bab kedua dalam hadis tersebut, bab mimpi buruk. Rasulullah SAW menasihati kita bila kita dapat mimpi yang menakutkan dalam apa sajalah. Apa saja bab mimpi yang menakutkan, ta'awuzlah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bangun-bangun tu terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan berdoalah untuk kita dijauhi daripada mimpi buruk tersebut, takut jadi ya. Kita ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, betul kita doa kepada Allah, ya Allah Tuhanku janganlah berlaku apa seperti mana dalam mimpi aku tadi ya. Terus berdoa. Nauzubillah begitu. Dan ludah belah kiri 3 kali. Bukan meludah yang air tu kita buat tuh gitu 3 kali ya. Bangun je terus tahu nauzubillah minasyaitonirrajim, nauzubillah ya Allah. Memadailah begitu. Ulama cerita memadai begitu. Kemudian kita tuh 3 kali belah kiri. Dan boleh juga amalkan adab-adab tambahan itu kita bangun, kita berwuduk. Atau kalau kita haid sekalipun atau kita dalam keadaan berjunub, kita tak mandi lagi, kita ambil dia wuduk. Sekadar melakukan perbuatan wuduk tu. Kemudian kalau boleh solat-solat lah ya. Kalau tak boleh, sebelum kita tidur tu, kita zikir sikit, kemudian kita pindah posisi tempat tidur. Dan jangan cerita. Mimpi yang buruk ni jangan cerita. Kita ambil daripada hadis nombor 2. Hadis ni juga hadis sahih. Di mana Rasulullah SAW memaklumkan kepada kita mimpi ni seolah-olah duduk di kaki burung. Mimpi yang kita mimpi tu seolah-olah sedang duduk di kaki-kaki burung sedang pegang. Secara amnya burung pegang tu kuat tak kuat? Tak kuat lah, melainkan bolang apa semua. Secara amnya lah, burung pegang sikit-sikit biji benih-benih ke ulat-ulat kan, tak kuatlah pegangan kaki burung tu. Selama kamu tidak cerita kepada orang lain. Bila kita cerita saja maka terlepaslah mimpi tersebut daripada kaki burung itu, melainkan cerita kepada orang baik atau orang jujur. Dalam hadis ni Rasulullah SAW menasihati kita kalau nak cerita pun bab mimpi itu hanya cerita pada orang yang kita sangat yakin. Hadis pertama tadi Rasulullah kata apa? Orang yang kita sayang, orang yang kamu yakin. Dalam hadis kedua ni melainkan cerita kepada orang baik ataupun orang jujur. Katalah kita dapat mimpi jumpa Rasulullah. Oh, Masya Allah. Katalah kita dapat mimpi jumpa Rasulullah, kita jangan cerita ke orang. Itu yang pertama. Kita tak boleh guna mimpi-mimpi baik ni sebab untuk kita berhujah. Kedua,
Atau kita ulama sekalipun, kita dapat mimpi jumpa Rasulullah sekian pada kita tak boleh nak menggunakan itu sebagai nak mengukuhkan posisi kita, kedudukan kita, pangkat darjat kita di kalangan pengikut kita, tak boleh. Apatah lagi kita nak berhujah dalam mimpi macam saya cakap tadi kan. Rasulullah larang sebab ramai sangat berhujah menggunakan mimpi. Dia berhujah menggunakan mimpi agar kedudukan dia lebih tinggi, ajaran dia lebih kuat, begitu. Itu tak boleh. Zikir-zikir yang dapat dalam mimpi pun boleh pakai tak? Boleh, tetapi tak boleh melebihi aulanya zikir amalan datang daripada Al-Quran dan hadis. Kena ingat tu je lah. Jadi pilih, nak pilih zikir dan mimpi ke zikir daripada Al-Quran dan hadis? Al-Quran dulu, hadis kedua, kemudian apa saja amalan baik yang datang daripada ulama. Begitulah. Kalau orang tu ahli ibadah, dia banyak amalan dia, dia dah mungkin daripada Al-Quran dia dah buat, hadis dia buat, kemudian dia ambil lah yang tambahan-tambahan. Orang macam kita ni, memadailah kita ambil daripada Al-Quran dan hadis. Last sekali, daripada hadis tersebut, maka ulama-ulama, ini bukan hadis lah ya, ulama-ulama dia merumuskan, mimpi yang baik ni insya-Allah akan berlaku tetapi dalam jangka masa yang lama, berdasarkan pengalaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masa dia mimpi tu dia kecil. Dia dikurniakan kelebihan tu masa bila? Apa kelebihan dikurniakan Nabi Yusuf pada ayat ke-6 tu? Allah akan memilihmu untuk menjadi Nabi, satu. Dan mengajarkan sebahagian daripada takwil mimpi. Kelebihan Nabi Yusuf, dia boleh mentakwil mimpi bila dia dah besar. Dan menyempurnakan nikmatmu kepadamu dan kepada keluarga Yaqub, sebagaimana telah disempurnakan nikmatnya kepada kedua-dua datuknya sebelum ini, iaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhan Maha mengetahui. Nikmat itu apa? Pertama, ulama tafsir meramalkan nikmat itu. Pertama, nikmat dapat jadi Nabi. Dua, nikmat menjadi penguasa. Nabi Yusuf menjadi sultan masa bila? Masa dia dah tua kan? Dah tua. Jadi bukannya terus berlaku. Itu satu. Yang keduanya, kalau mimpi buruk, ini bukan hadis kan? Bukan hadis. Ulama-ulama, kata-kata hukama, orang-orang alim zaman dulu, dia kata mimpi buruk ni kalau cerita ada potensi terus boleh jadi. Berdasarkan pengalaman-pengalaman ulama sendiri. Sebab dia langgar larangan Rasulullah SAW kata mimpi buruk jangan cerita. Jadi kalau cerita pada pengalaman ulama boleh terus berlaku. Itu dua pengajaran, beberapa pengajaran kita boleh ambil daripada takbir mimpi Nabi Yusuf yang bermula dengan nasihat Nabi Yaqub, jangan cerita. Wallahu a'lam. Kita ambil sikitlah. Sikit-sikit ibrah daripada pengalaman Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub bab mimpi tu ya. Baik, wallahu a'lam. Ini insya-Allah. Ini penceritaan saja. Jadi tak adalah syarah panjang sangat. Ini penceritaan saja yang Allah dah beritahu dah. Sebaik-baik cerita tu kisah Yusuf dan saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ingin mengetahui ya, insya-Allah. Ini kita sambung 15 ke 22. Silakan adik kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun wa ja'u abahum 'isha'an yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu zib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun
فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Astagfirullahaladzim. Terjemahan. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat untuk memasukkannya ke dalam telaga, kami mewahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada waktu petang sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami meninggalkan Yusuf berhampiran dengan barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami walaupun kami berkata benar. Dan mereka datang membawa baju Yusuf yang dilumurkan darah palsu. Dia, yakni Yaqub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranlah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah sahaja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Dan datanglah sekumpulan musafir, mereka menyuruh seorang daripada mereka mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh gembiranya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan mereka menjualnya, yakni Yusuf, dengan harga yang rendah, iaitu beberapa dirham sahaja, kerana mereka tidak tertarik kepadanya. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya, orang Mesir yang membeli Yusuf itu adalah seorang pembesar Mesir Al-Aziz, biasa dikenali dengan nama Kitfir. Dalam sebahagian kitab tafsir disebutkan nama isterinya Rail. Dan ada juga yang menyebut Zulaikha atau Zalikha. Namun riwayat yang menyebutkan nama-nama tersebut tidak dapat dipastikan kesahihannya. Berikanlah tempat kepadanya dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita menjadikannya sebagai anak. Demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir dan agar kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami memberikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Tafsir Jalalain. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرٍ. Dan orang Mesir, yakni Kitfir Al-Aziz yang membelinya berkata, limra'atih, kepada isterinya Zulaikha, akrimi mathwah, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik dan muliakanlah dia di antara kita. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Boleh jadi dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Disebutkan bahawa Kitfir Al-Aziz tidak mempunyai anak atau mandul. Wa kadzalik. Dan demikian pula artinya sebagaimana kami selamatkan dia daripada pembunuhan dan sewaktu di dalam perigi serta kami jadikan hati Al-Aziz merasa sayang kepadanya. Makanna liyusufa fil ard. Kami berikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir sehingga sampai pada waktunya. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadith. Dan agar kami ajarkan kepadanya tafsir mimpi sehingga ia menguasainya. Wallahu ghalibun ala amrih.
dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tiada sesuatu pun yang dapat menghalang-halanginya. Walakinna aktsaran nas, tetapi orang-orang kafir la ya'lamun, tidak mengetahui hal tersebut. Tafsir Ibnu Katsir. Melalui ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan tentang kelembutannya kepada Yusuf alaihi salam, iaitu dia mendatangkan seseorang daripada penduduk Mesir yang hendak membelinya sehingga orang tersebut memeliharanya, memuliakannya dan berpesan kepada keluarganya agar berbuat baik kepada Yusuf. Dia melihat tanda baik pada diri Yusuf dan kesolehannya. Oleh itu dia berpesan kepada isterinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Ternyata yang membeli Yusuf itu adalah seorang menteri negeri Mesir. Mengikut Ibn Abbas, dia bernama Kefir. Abu Ishaq meriwayatkan kepada Ibnu Mas'ud, dia berkata, manusia yang paling tajam firasatnya ialah seorang menteri negeri Mesir ketika berkata kepada isterinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Seorang perempuan puteri Syuaib alaihissalam yang berkata kepada ayahnya tentang Musa alaihissalam, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Surah Al-Qasas ayat 26. Dan Abu Bakar As-Siddiq ketika menunjuk Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah. Firman Allah tersebut bermakna, sebagaimana kami telah menyelamatkan Yusuf daripada kejahatan saudara-saudaranya, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, agar kami ajarkan kepadanya ta'wilul ahadith. Mengikut Mujahid dan As-Suddi, maksudnya ialah takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, iaitu apabila dia menghendaki sesuatu, tiada yang dapat menolak dan menghalangi atau menentangnya. Dia menguasai segala sesuatu. Sa'id bin Jubair menerangkan makna Wallahu ghalibun ala amrihi. Ialah Allah Maha Kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Firman Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, iaitu tidak mengetahui hikmah yang ditetapkannya pada makhluknya, kelembutannya dan kekuasaannya melakukan apa yang dia kehendaki. Firman Allah, dan ketika dia Yusuf telah cukup dewasa, sempurna akal dan tubuhnya, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu, iaitu kenabian yang Allah anugerahkan kepadanya di antara kaum-kaumnya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, kerana dia adalah orang yang baik dalam perbuatannya dan taat kepada Allah. Mengikut Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah, ketika itu Yusuf berusia 33 tahun. Allahu a'lam. Riyadus Salihin, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis di atas mengandungi keterangan bahawa tiap-tiap orang mesti menyibukkan dirinya dengan perbuatan yang mendatangkan kepentingan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Juga mesti menghindarkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat untuk dirinya, bahkan memudaratkan dan menyusahkannya, dan hendaklah dia tidak bertingkah laku seperti anak-anak terhadap urusan orang lain. Sebab semua itu termasuk di antara kesempurnaan istiqamah. Hadis Nabawi. Daripada Abdullah, dia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum kerana perbuatan yang telah kami lakukan semasa jahiliah? Rasulullah menjawab, barang siapa di antara kamu berbuat baik setelah Islam datang, maka dia tidak akan dikenakan hukuman atas perbuatannya di masa jahiliah. Tetapi barang siapa yang membuat kejahatan, dia akan dihukum atas perbuatannya di masa jahiliah dan setelah Islam datang. Hadis Qudsi. Daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika aku memuji salah seorang daripada hamba-hambaku yang beriman, lalu dia memujiku atas apa yang aku timpakan kepadanya dan dia bersabar, maka dia bangun daripada tempat tidurnya sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya, bersih daripada kesalahan.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat pencatat amal, Aku telah menahan hamba-Ku daripada amal soleh dan aku telah mengujinya. Maka catatlah kebaikan baginya sebagaimana kebaikan yang dilakukan ketika dia sihat. Hadis riwayat Ahmad. Baik, Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada hadis kursi ini, sebelum ni kita dah jumpa hadis lain di mana Rasulullah SAW sabda, ajaibnya orang mukmin ketika dia mendapat nikmat, dia syukur, dan ketika dia mendapat dugaan, dia redha. Dua-duanya mendapat kurniaan pahala daripada Allah. Begitu juga dengan hadis kursi ini, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika aku memuji salah seorang daripada hamba-hambaku yang beriman lalu dia memujiku, sama ialah yang maknanya atas apa yang aku timpakan kepadanya dan dia bersabar, maka dia bangun daripada tempat tidurnya sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Disucikan dosa kita, insya-Allah, ya, bersih daripada kesalahan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat pencatat amal, aku telah menahan hamba-Ku daripada amal soleh dan aku telah memujinya, maka catatlah kebaikan baginya sebagaimana kebaikan yang dilakukan ketika dia sihat. Antara pengajaran pada hadis ni, ulama syarahkan, segala amalan soleh yang kita buat sama-sama, yang kita istiqamahlah kita bangun semayang, malam, awal pagi, baca Quran selepas subuh, zikir-zikir kita selepas subuh, taatnya kita pergi ke masjid, apa sajalah. Taatnya kita bersedekah tiap-tiap hari pada setiap kesempatan dapat, apa lagi buat baik kepada ibu bapa, apa saja amalan yang kita sama-sama ni ataupun istiqamah, bila kita tidak diizinkan oleh Allah lagi nak buat, tak larat dah nak pergi sembahyang masjid, tak ada duit nak sedekah hari-hari, kita sakit, tak boleh dah nak buat sesuatu, maka Allah kata minta kepada malaikat pencatat amal bagi pahala yang sama. Macam dapat pencen lah. Ustaz-ustaz selalu tafsir umpamakan macam kita dapat pencen lah. Kita ni orang swasta tak ada pencen. Tapi dalam amal ibadah, tuan-tuan guru kita, ustazah kita ajar, amal ibadah kita istiqamah, insya-Allah Allah bagi pencen pada kita. Pahala tu terus dapat mengalir walaupun pada ketika tu kita dah terdampar. Kita tak mampu dah nak di solat berjemaah. Kita tak mampu dah nak tadarus, kita tak mampu dah nak menghadiri majlis-majlis ilmu, ataupun apa sajalah, kesukaran. Allah kata, wahai malaikat pencatat amal, aku telah menahan hamba-Ku daripada amal soleh dan aku telah mengujinya, maka catatlah kebaikan baginya sebagaimana kebaikan yang dia lakukan ketika dia sihat. Amin amin rabbal alamin. Semoga Allah kurniakan kita amal pahala amalan walaupun ketika kita dah uzur nanti, insya-Allah begitulah kehendaknya. Maka hari ini kita sambung lagi cerita Nabi Yusuf, besok sambung lagi. Allah dah kata dah, Allahumma salli ala Muhammad, yang semalam Allah dah kata dah, semalam lah, pada semalam ayat semalam 7, sesungguhnya dalam kisah Yusuf dan saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ingin mengetahui. Mengetahui itu dalam bab apa tu? Mengambil pengajaran, bukan setakat baca cerita saja. Besok kita jumpa bab novel seterusnya, sambungan novel Yusuf seterusnya, bab peristiwa Nabi Yusuf dan isteri kepada pembesar Mesir tu. Dinyatakan hari ini ulama tafsir pun tak tahu siapa nama isteri dia tu. Riwayat yang menyebutnya nama-nama tersebut tidak dapat dipastikan kesahihannya. Jadi bolehlah pakai nama apa-apa saja. Biasa dikenali sebagai Kitfir. Kitfir itu nama pembesar tu, Al-Aziz, pembesar dia nama Kitfir. Dalam sebahagian kitab tafsir menyebut nama isteri dia Ra'il. Ra'il atau Ra'il, ada juga Zulaikha ataupun Zalikha. Wallahu a'lam. Tak penting, nama tak penting, tapi kita ambil besok pengajaran daripada peristiwa tu, Wallahu a'lam besok. Dengan tajuk Yusuf alaihissalam digoda untuk berbuat keji. Wallahu a'lam. Besok kita sambung 23 dan 30. Sikit-sikit pun kita ambillah iktibar daripada pengajian harian kita, walaupun hanya dengan membacanya bersama. Terima kasih kepada sahabat, ahli keluarga yang bersama kita di Facebook. Tolong panjang-panjang kepada kawan-kawan lainnya, insya-Allah kita ambil manfaat sama-sama. Kalau ada tuan-tuan guru, kakak-kakak saya di luar sana, saya tahu kadang ada, nak join live bolehlah. InsyaAllah kita bagi link Zoom, boleh masuk sama-sama. Kakak-kakak, tuan guru boleh membaca, boleh menegur tajwid kami dalam bacaan kami dan sebagainya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din
اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعظيم واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وتقص على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم بدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأنسها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah jumpa besok lagi sambungan Yusuf alaihissalam digoda untuk berbuat keji oleh isterinya pembesar Mesir. InsyaAllah besok satu hari satu muka saja kita tadabbur bersama-sama atau walaupun hanya dengan membacanya bersama-sama. Allah jumpa besok. Tasbih kafarah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.